pertama, terima kasih nak ucapkan selamat datang kepada kita dan juga penonton setia podcast online. Saya ialah Nur Alia binti Abdul Halim. Tajuk kita hari ini ialah bicara GRAS, iaitu biodiversity, ancaman dan keputusan dan spesies dan inovatif. Spesies dan invasive species. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkanlah kita punya panel kita, orang hebat-hebat ni daripada Universiti Putra Malaysia. Yang pertama sekali ialah Dr. Lini. Dr. Lini, nama penuhnya adalah Nur Haslini Hashim. Rohaslini. Rohaslini Hashim. Iaitu doktor daripada Fakulti Environment, Forestry dan Environment, di mana doktor ialah pakar akuatik dan pengurusan untuk akuatik lah. Kemudian seterusnya saya nak perkenalkan Dr. Amirul. Dr. Amirul ialah pakar pensyarah tetap terestrial, maksudnya dekat ni lah, dekat Daratan. Betul tu. Minta maaf hari saya gagap gugup sikit. Okey, topik kita ni sebenarnya ialah pasal biodiversity. Kita dah tahu sebenarnya Malaysia ni telah diiktirafkan sebagai salah sebuah negara antara 12 negara yang terdapat orang kata kepelbagaian yang terbesar di dunia. Jadi Malaysia dia telah beri persetujuan dan komitmen lah macam mana kita nak buat pengurusan biodiversity ni, macam mana kita nak pelihara, macam mana kita nak bangunkan sebuah kepelbagaian hutan, macam mana kita nak kekalkan biodiversity kita ni. Jadi untuk kita jaga biologi kita ni, jadi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dia telah ajukan macam-macam program. Maksudnya kita dah buat ekspedisi saintifik iaitu kepelbagaian biologi di hutan, di mana Malaysia ni kita ada hutan simpanan kekal. Jadi yang ini kita buat macam mana orang kata biologi hutan ni, di mana dalam tu ada hutan, kepelbagaian biologi flora dan fauna, termasuk juga dengan pelancongan ekologi, rekreasi, geologi, arkeologi dan juga sosioekonomi. Maksudnya bila kita ada biodiversity yang tinggi ni, dia pun membantu juga macam mana negara kita nak menjana ekonomi. Jadi saya rasa tanpa membuang masa lah, saya nak jemput kita punya panel yang pertama iaitu Dr. Lini untuk menerangkan apakah itu definisi biodiversity dan spesies asing invasif. Silakan Doktor. Okay, pertama-tamanya saya nak ucap terima kasih dululah kepada GRAS Malaysia kerana menjemput saya untuk hadir dan juga untuk memberi maklumat yang terkini lah untuk mengenai biodiversity dan juga spesies asing invasive species ni. Kalau kita ikut kamus DPP, Dewan Bahasa dan Pustaka, biodiversity adalah kepelbagaian spesies tumbuhan dan haiwan. Okey, dalam persekitaran semula jadi yang kita nampak hari ini Mengikut istilah sains pula, kepelbagaian spesies dan tumbuhan ni termasuk juga mikroorganisma. Sama ada di darat ataupun di dalam air, kita panggil akuatik, yang wujud akibat daripada kepelbagaian habitat. Macam-macam habitat yang ada di sekeliling kita ni, dalam alam sekitar kita ni, dan juga disebabkan oleh kepelbagaian keadaan cuaca kita sekarang. Alright, di negara temperate lain dia punya kepelbagaian spesiesnya. Okay, di bahagian tropika ni pula berbeza juga. Okay, jadi setiap spesies ni berbeza antara satu sama lain. Okay? Sama ada daripada segi genetiknya, cara hidupannya, cara corak pemakanan pun berbeza.
Right? Termasuklah juga ciri-ciri cara nak menyelesaikan diri, nak bermandiri di kawasan ataupun di habitat masing-masing. Alright. Yang dikatakan habitat ni pula, apa yang dikata habitat ni pula adalah tempat haiwan ataupun tumbuhan yang hidup secara semula jadi. Okay, dia berada di tempat tersebut. Jadi dalam satu habitat pun ada spesies tersebut. Okay, kita boleh cakaplah habitat sungai ke, habitat hutan ke, okay, malah setitik air pun, okay, kita boleh kata ia adalah habitat. Seketul batu, okay, kalau kita pergi dekat sungai, kalau kita ambil seketul batu tu, kita boleh cuba balik-balik kan, kita boleh nampak ada pelbagai spesies dekat situ. Ada spesies serangga akuatik, ada lumut, okay, tumbuhan ada, haiwan pun ada. Alright, jadi kita boleh anggap dia sebagai satu habitat walaupun seketul batu. Alright, kalau kita tengok dekat slide yang saya tunjukkan ini, macam mana saya nak share? Doktor pergi dekat tempat share screen tu. Oh, dah hilang dah saya punya share screen tu. Sekejap ya. Dia macam manusia jugalah. Ada pelbagai kan. Ada warna, Yeah. beza. Kalau tengok pada gambar yang saya berikan ni, ini dipanggil diversity genetik kan, kita boleh tengok. Ada macam-macam diversity. Orang pun ada macam-macam genetiknya kan. Ada putih, ada gelap, kan, ada cerah. Anak-anak, even kalau kita siapa-siapa yang memelihara kucing, boleh nampak berbezanya kan. Kucing tu oranye lah, kucing tu hitam. Jadi kita boleh nampak lah pelbagai genetiknya. Alright, kalau kita tengok yang ni pula, ini adalah contoh habitat yang ada lah. Sungai, tasik, paya bakau, padang pasir, laut dan pantai. Dan setiap dalam tasik tu pun ada lagi habitat yang kecil, kita panggil micro habitat kan. Ada makro habitat, ada micro habitat. Jadi ada pelbagai. Alright, so ini adalah antara ini yang menunjukkan bahawa spesies tu boleh berada di satu tempat tu. Right, saya dah unshare kan screen ya? Dah unshare dah. Okay, so kalau kita lihat ya, sebenarnya bilangan spesies ni tertumpu lebih banyak di kawasan tropika. Mungkin berbanding dengan kawasan yang lebih sejuk atau kita panggil temperate. Okay, ini adalah kerana faktor productivity primer yang agak tinggi. Okay, maksudnya di kawasan tropika ni kita productivity ni agak tinggi. Alright, primernya. Jadi habitat dan dia boleh menghasilkan pelbagai habitat. Jadi lagi banyak spesies yang ada. Selain daripada itu pun niche yang ada pun pelbagai di kawasan tropika ni. Alright, so itulah yang menyebabkan kita ada lebih kurang beratus-ratus spesies yang telah dikenal pasti. Itu pun yang dikenal pasti, ada yang belum dikenal pasti pun ada. Alright, dan kebanyakan spesies di kawasan ni adalah kalau spesies tu berada di kawasan dia ni asal kita panggil dia endemik lah. Alright, atau di kawasan tersebut. Kalau di negara tu dia ada kat situ. Okay, kita panggil spesies tu endemik. Alright, spesies asal ni ada setengah orang panggil spesies asli, ada orang panggil spesies native lah. Okay, dia ada di kawasan tu ataupun di negara tu. Alright, namun kalaulah spesies asal tu dibawa atau pergi ke kawasan lain, okay, habitat yang lain, negara yang lain, okay, ini kita panggil spesies asing. Alright, spesies asing ni boleh mengancam hidupan spesies asal lah. Banyak dah artikel yang dikeluarkan, kajian telah dijalankan. Ada berbagai ancaman yang kita akan bincang nantilah, ancaman-ancaman daripada spesies invasif tu. Alright, so kalau saya tunjuk skrin ni,
agak lambat sikit. Dia dah hang kot. Tak apa. Apa ni? Dia dah hang sikit. Tak apa, saya stop kat situ, nanti saya tunjuk baliklah gambar nanti tentang spesies-spesies invasif tu. Right, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Dr. Nini. Saya rasa menarik jugalah sebab kita dah tengok biodiversity macam dekat country orang kata istiwa lah kan, tropika ni memang lagi tinggi berbanding yang lain. Tapi kita pun lupa juga bila kita ingat balik yang zaman orang kata dulu kala lah kan, orang kata zaman penjajahan. So sebenarnya telah berlaku orang kata penghijrahan lah binatang daripada negara lain ke orang kata tanah Melayu lah, ataupun boleh katakan juga macam whole new order. Maksudnya bila orang berlayar pun dia orang bawa. Macam gajah dia ialah bukan orang kata endemik di tanah Melayu. Kalau ada kesilapan tu minta betulkanlah ya. Jadi tapi sekarang ni dah macam-macam dah sebab orang kata sekarang dia dah senang nak cross negara kan. Kita bawa kapal terbang, dia dah boleh pindah dah. Contoh dari Australia datang ke Malaysia. Itulah orang kata. Tapi dia jadi invasif ni bila orang kata dia sikit, lepas tu dia membijak dengan banyak, dia tak ada apa orang kata predator nak makan dia. Jadi dia jadi masalah kepada binatang setempat lokal sini. Ya, betul. Itu betul apa yang Alia bincangkan tadi, memang betul lah keadaan seperti mana yang berlaku di mana-mana sajalah bila ada haiwan lain yang masuk, haiwan asing yang masuk, itu akan berlakulah penyebaran yang tidak disengaja dengan sengaja. Itu kita akan bincang lagi dalam seterusnya lah nanti. Okay, terima kasih Dr. Lini. Seterusnya saya nak jemputlah Dr. Amirul kan. Sebab alang-alang kita dah cerita pasal biodiversity, spesies invasif ni, nak minta Dr. terangkanlah apa ada domino effect ke yang memberi kesan kepada ancaman kepunahan satu spesies ni? Silakan Doktor. Okey, terima kasih. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada GRAS Malaysia sebab menjemput saya untuk menyampaikan sedikitlah ilmu yang saya ada kepada semua orang. Jadi bila kita bercakap berkenaan biodiversity ini, kita memang tak boleh larilah daripada bercakap berkenaan keystone species. Dan apa sebenarnya keystone species ini? Okey, saya jelaskan ya. Keystone species ini dia memainkan peranan yang kita boleh kata cukup penting dan sangat kritikal dalam ekosistem. Dan keystone species ini juga dia mengekalkan struktur komuniti ekologi dan dia memberi kesan lebih besar daripada apa yang kita tahu dan apa yang kita boleh bayangkan. Dan sekiranya ancaman berlaku terhadap keystone species ini, keseluruhan ekosistem mungkin akan terganggu dan disebabkan oleh kesan domino. Atau kita boleh kata domino effect lah, dan ini akan kemudiannya membawa kepada masalah yang lebih besar. Okay. Pada awalnya konsep keystone species ini mula diperkenalkan pada tahun 1969 oleh seorang profesor. Nama profesor tersebut adalah Profesor Robert Payne. Beliau adalah seorang profesor di University of Washington, dan pada awalnya beliau ni dia memerhati komuniti organisma di kawasan pasang surut sepanjang lautan Pasifik. Kemudian profesor ini mendapati terdapat satu spesies tapak Sulaiman, atau nama saintifik tapak Sulaiman ini adalah Pisaster ocraceus, yang mana tapak Sulaiman ini dia memainkan peranan yang cukup penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut. Dan ini kerana apabila spesies tapak Sulaiman tersebut dicuba dikeluarkan daripada ekosistem itu, mereka dapati jumlah spesies lain atau spesies kupang ataupun siput sudu menjadi terlalu banyak dan jumlahnya melimpah ruah sampaikan spesies-spesies lain tak mampu untuk survive ataupun untuk hidup di kawasan tersebut. Jadi ini menyebabkan berlakunya gangguan dalam rantaian makanan dan juga rangkaian ekosistem di kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, contohlah dalam komuniti yang lain, sekiranya ada juga kedua-dua spesies ini, iaitu tapak Sulaiman dan juga spesies kupang ini, didapati tapak Sulaiman ini mungkin tidak memberi kesan kepada kupang, dan ini menunjukkan
sesuatu spesies itu mungkinlah merupakan keystone spesies di sesuatu ekosistem, tapi bukan di ekosistem yang lain. Tapi dapat dijelaskanlah kehadiran keystone spesies adalah sangat penting. So dengan kita memelihara keystone spesies ini, secara tak langsung kita akan dapat memelihara keseluruhan ekosistem. Dan sebaliknya, jika sesuatu keystone spesies itu terganggu ataupun diancam kepupusan, seluruh ekosistem itu akan turut terkesanlah dan terganggu dan mungkin akan kolaps juga. Dan antara contoh yang kita boleh tengok di negara kita sendiri adalah dengan kehadiran gajah. Saya percaya umum mengetahui gajah ini haiwan yang tinggal di kawasan hutan-hutan tebal. Tapi saya beranilah katakan majoriti ataupun sebilangan besar dari kita mungkin kita tak tahu apa pentingnya gajah ini, apa kebaikan yang gajah boleh bagi kepada keseimbangan ekosistem. Dan saya boleh katakan gajah ini adalah pekebun yang hebat di dalam hutan. Dan kenapa saya katakan gajah ini pekebun yang hebat? Kita tahu sifat gajah ini dia suka makan. Jadi gajah ini dia akan selalu makan. Dan kebanyakan masa-masa yang ada, gajah ini memang dihabiskan untuk makan sahaja. Kemudian gajah-gajah tersebut dia akan bergerak ke kawasan lain untuk mencari makanan, dan apabila di suatu kawasan itu dah kehabisan makanan. Jadi sepanjang pergerakan ataupun perjalanan gajah itu ke tempat lain, gajah-gajah ini akan makan dan seterusnya dia akan buang sisa-sisa makanan tersebut melalui najis-najis. Dan di sepanjang perjalanan itu juga gajah-gajah ini akan patahkan dahan dan ranting-ranting pokok, serta dia akan turut buang pokok-pokok yang mengganggu perjalanan mereka. Jadi ini secara tak langsunglah dia memberi peluang kepada pokok-pokok baru untuk muncul, kerana pada waktu itulah cahaya matahari dapat tembus sampai ke kawasan lantai hutan, seterusnya menambahkan lagi kepelbagaian spesies tumbuhan di kawasan tersebut. Kemudian dahan-dahan ataupun ranting-ranting yang dah dipatahkan oleh gajah itu juga boleh dijadikan habitat oleh haiwan-haiwan ataupun organisma-organisma lain yang berada di kawasan lantai hutan itu. Dan selain itu, najis gajah itu sendiri mempunyai nutriens yang sangat-sangat tinggi. Okey, sebagai contoh, dalam sehari seekor gajah boleh menghasilkan lebih kurang 100 kilogram najis, dan disebabkan pergerakan mereka ini secara tak langsunglah nutrien-nutrien ini juga dapat disebarkan kepada ekosistem. Dan apabila ini berlaku, biji-biji benih serta buah-buahan yang dimakan oleh gajah akan dapat disebar dengan lagi mudahlah melalui najis-najis tersebut. Kemudian biji-biji benih ini akan membesar kerana dia mendapat nutriens yang secukupnya daripada najis-najis tu. Dan selain daripada gajah, spesies tapir dan juga spesies babi hutan juga memainkan peranan yang lebih kurang sama juga dengan gajah. Dan sekiranya spesies-spesies ini diancam kepupusan, kita boleh jangkakan bahawa sesuatu rantaian makanan ataupun rangkaian dalam ekosistem akan terganggu, dan ini boleh membawa kepada ancaman dan seterusnya kepupusan spesies haiwan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang lain. Jadi antara punca utama ancaman kepada keystone spesies ini termasuklah kehilangan habitat dan juga pemburuan haram. Jadi ingin saya katakan kehilangan spesies-spesies ini akan menyebabkan berlakunya pengurangan kepelbagaian ataupun diversiti tumbuhan dan haiwan di hutan. Dan ini jelas menunjukkan kesan dominos ataupun yang kita panggil dominos effect sekiranya sesuatu spesies itu diancam kepupusan. Okey, saya serah balik kepada Cik Alia. Okey, terima kasih Dr. Amirul. Menarik tu, pandangan tu. Mungkin ramai macam bertanya-tanya lah kan, kalau keystone species ni binatang je ke? Tak termasuk ke dengan tumbuh-tumbuhan, yelah tumbuh-tumbuhan atau pokok? Tapi saya rasa sebenarnya pokok pun termasuk juga sebagai keystone species. Saya rasa macam mungkinlah kalau kat Malaysia ni kita nak bagi nampak mudah. Kalau ni di kawasan bakau, kalau kita tahu umumnya bakau tu memang tempat tinggal macam organisma macam yang bercengkerang, saya tahu kupang, udang, mungkin ikan, belacan. Tapi salah satu fungsi bakau ni juga dia untuk bila berlaku orang kata contohlah macam tsunami ke apa, dia boleh jadi benteng. Jadi kita bayangkan kalau bakau tu tak ada. Jadi macam mana
maksudnya akan berlaku lah, mungkin banjir besar ke, ataupun orang kata tsunami tu efek dia lagi teruk daripada tak ada bakau. Ya, betul. Lepas tu yang kita tengok juga, kalau macam bakau ni pun dia pun tempat berlindungan binatang-binatang ni kan. Kalau dia tak ada, macam mana binatang lain tu nak makan. Dia kiranya ekosistem tu dah terganggu dah sebabkan pokok bakau ni tak ada. Betul, Macam betul. tu lah. Kemudian saya rasa nak minta Dr. Leni terangkanlah apakah punca kehadiran spesies invasif ni dan macam mana spesies ni boleh mengancam biodiversity. Mungkin ada contoh-contoh tempat ke ataupun kes yang dah jadi pencerobohan spesies asing invasif ni. Mungkin kita boleh spesifikkan dekat Malaysia ataupun kat luar negara. Okey, kalau kita kira penyebaran spesies asing ni selalunya lah kalau kita tengok adalah hasil daripada aktiviti manusia. Okey, sama ada secara tak sengaja ke ataupun sengaja. Alright, kalau kita nak kata contoh yang tak sengaja lah kapal laut contohnya. Kapal laut daripada negara lain, okey, bergerak daripada satu negara ke satu negara. Jadi masa dia bergerak tu, dia akan ambil air masuk air dalam dia punya tangki balas tu. Okay, dalam tangki dia tu, masa dia sedut air tu, habis semua spesies ikan, organisma lain dekat negara dia ke ataupun negara lain akan termasuk dalam dia punya tangki balas tu. Right? Bila sampai kat negara yang tuju, dia akan lepaskan air tu. Okay, jadi bila dia lepaskan air tu, semua yang ada dalam air tu, ikan ke, haiwan ke, apa ke, tumbuhan ke yang dah termasuk hari tu dilepaskan ke perairan tersebut. Bila haiwan dan tumbuhan ni berada di satu kawasan yang dia rasa macam wah, syoknya kan, ada tempat baru, sesuai dengan keadaan dia pula, banyak makanan pula, okey. Jadi mulalah dia orang akan spesies asing ni akan membiak. Okey, membiak, mulalah tumbuh, okey, dengan dengan cepatnya. Alright. Kalau kita kata yang yang sengaja pula ni, selalunya berlaku bila ini bukan nak tuduh apa-apalah ya, tapi ada pernah berlaku jugalah. Alright, peminat ikan eksotik ni, ikan-ikan hiasan kan. Diorang memang seronok tengok, cantik, nak bela lah. Jenis naluri kita ni nak membela kan. Okey, cantik. Lepas tu bila haiwan-haiwan ataupun bukan setakat ikan lah, haiwan lain lah, haiwan asing yang kita tengok memang nampak lah cute-nya kan. Masa kecil memanglah cute. Bila dah besar dengan makannya semua kan tak mampu nak pelihara. Kalau ikan tu dah besar tangki, sedia kecil. Okey, bila dia dah membesar dah tak cukup nak beli tangki baru, mahal ke apa, makanan mahal ke apa, selalunya dia orang akan lepaskan dekat kawasan kolam bandaran. Kawasan yang selalu ada kawasan bandaran lah, kolam bandaran ni. Bila mereka lepaskan dekat kawasan tersebut, okey, kawasan tu dijaga, kadang-kadang air, nutrien pun okey. Alright, dia orang akan spesies ikan ni asing ni akan membiak dengan cepat. Bila membiak, dia orang akan penuhilah kolam tersebut. Bila dah penuh dalam kolam tersebut, ada setengah-setengah kolam bandaran ni dia bersambung dengan sungai lain. Ataupun kolam bandaran ni sekadar untuk menampung air sementara, lepas tu akan dilepaskan ke sungai-sungai. Bila dilepaskan, dia termasuk sekali lah ikan-ikan asing ni pergi sekali ke sungai. Masa ni lah keadaan sungai tu akan dikuasai dengan spesies-spesies asing ni. Itu antara yang sengaja lah. Alright. Pernah berlaku banyak lah tiba-tiba dekat sungai tu ada spesies asing. Bila kita track, kita tengok jejak dari mana datangnya, kita nampak lah ada sekitar kolam bandaran. Jadi itu salah satu berlaku di Malaysia lah, yang saya tahu berlaku di Malaysia.
Kalau kita tengok, saya pernah buat kajian salah satu daripada tasik, saya panggil tasik tapi sebenarnya dia kolam bandaran di sekitar bandaraya kita kan. Alright, pernah jumpa alligator gar, pernah tangkap. Pernah jumpa tilapia tu tak boleh nak cerita lah, memang banyak lah, bukan jenis yang biasa-biasa tilapia ni, yang hybrid pun banyak. Okay, yang tu kalau letak je pukat memang yang tu lah penuh. Kalau kita tebar je jala, yang tu lah yang akan penuh dalam kita punya jala. Dia sebab tilapia ni jenis senang nak membiak kan. Mayan siklik. Kita panggil mayan siklik ni memang jenis yang agresif jugalah. Yang tu pun ada dekat Malaysia dah sekarang. Right. So earth eaters, kita panggil earth eaters species. Okay, dia makan bahagian bawah-bawah kan, dasar-dasar ni. Yang tu pun dah banyak lah jenis yang agresif tu. Banyak ikan-ikan native kita jadi tak mampu nak bersaing lah dengan diorang, dan diorang ni bukan setakat nak bersaing dari segi ruang ruang air, kawasan apa semua. Spesies native ni terpaksa bersaing dari segi makanan tu. Okay, dan tempat tinggal. Right. So ini yang menyebabkan berlakunya dekat Malaysia lah juga. Kita dah banyak dah kajian yang dijalankan, boleh nampak macam mana spesies asing ni menyebabkan habitat terancam. Okay, bila habitat terancam, spesies natif kita pun akan terancam. Alright. Kalau contoh di luar negara, contohnya di Amerika, bukan setakat ikan lah, jenis ular python, Burmese python yang daripada Vietnam. Dulu memang ada kat Vietnam je. Sekarang dah kita boleh nampak dekat Everglades, Florida. Okay. Asalnya ular Burmese python ni, dia jenis ular sawa yang memang cantik lah. Dia punya sisik pun memang cantik. Orang suka dengan naluri nak melihara ular ni kan. So dia bawa ke Amerika. Okay, bila tibanya ular tu dah membesar, dah makan banyak apa semua, tak mampu nak pelihara, dia main lepas je dekat Everglades. Sampai sekarang mengancam biodiversity dekat Everglades ni, dekat Florida. Florida ni memang terkenal, dia duduk kat bawah sekali kan, dekat area yang subtropika. So dia banyak spesies-spesies yang native yang dijagalah oleh orang sana kan. Disebabkan oleh python ni, dia makan semua benda, termasuk binatang yang ada kat situ. Yang keadaan sekarang telah terancam lah. Alright. Selain daripada tu, yang spesies asing ni melalui peternakan kolam ikan. Okay, kita bawa ikan-ikan daripada luar untuk tujuan suplemen lah kepada makanan kita kan. Kita perlukan ikan untuk protein, sumber protein apa semua. Itu adalah antara penyebaran tu. Sebab bila bawa spesies ni, tujuan masuk dalam sangkar ke apa kan, tapi ada masanya dia terlepas. Okay, jadi itu antara yang terlepas kat sungai-sungai, terlepas kat tasik-tasik. Itu adalah penyebabnya. Selain daripada tu, perdagangan haiwan eksotik macam tengiling kan, tengiling ke ataupun ikan hiasan ke. Ada juga dalam berlaku penyebaran spesies asing ni dalam horticulture, iaitu dalam penanaman sayuran. Okay, bawa sayur-sayur, okay, bawa sekali dengan serangga-serangga tu sekali. So dia datang dekat Malaysia ni ataupun dekat negara lain. Okay, so berlakulah penyebaran spesies asing kat situ. Alright, seperti yang saya cakap tadi, daratan lah, pengangkutan laut tadi yang tangki balas tu, berlaku juga biokawalan. Okay, menggunakan haiwan asing. Selalunya ni orang pertanian, okay, dia bawa serangga ataupun tu untuk guna dia untuk biokawalan. Okay, nak kawal serangga perosak mereka. Dia bawa lah serangga lain ataupun binatang lain, haiwan lain untuk memakan serangga perosak tu. Tapi bila diorang dah ada makanan kat situ, diorang perlu membiak. So itu antara yang berlaku lah. Tapi yang paling pentingnya penyebaran spesies asing ni melalui
pengembaraan manusia lah. Manusia yang selalunya bawa. Okey, jaranglah dewan datang sendiri. Okey, hasil daripada manusia dari satu tempat ke satu tempat. Alright. Spesies invasif ni bukan saja mengancam populasi spesies asli ataupun asal yang lain ya. Okey, malah dia mengganggu kesihatan ekosistem tu. Alright, ekosistem tasik ke, ekosistem mana-manalah. Bila dia merancam kesihatan ekosistem ni, itu adalah sumber alam kita. Okey, kesihatan ekosistem ni penting. Kita nak sumber alam kita sebab bila sumber alam kita itulah natural resources kita panggil kan. Kita perlu untuk ekonomi kita. Alright, sebagaimana yang berlaku dekat Afrika Selatan. Tu adalah nanti saya cerita balik pasal yang berlaku tu. Bila kita tak ada kekurangan ataupun spesies asli atau asal kita terancam, kesihatan manusia pun boleh terancam juga. Alright, itu kalau kita tengok sampai sekarang ni kan lebih kurang 42% daripada kepupusan ataupun spesies terancam ni adalah disebabkan oleh spesies invasif. Okey. Jadi kalau kita tengok negara yang Afrika Selatan Afrika Selatan adalah antara yang terjejas teruk lah dengan kehadiran spesies invasif ni. Sekarang ni currently sekarang mereka dah ada 775 spesies invasif. Okey, punyalah banyak. Okey, nak tu. Jadi spesies asing ni kat mana-mana pun dia memang mengganggu gugat biodiversity kita. Alright, dia boleh mengubah struktur, okey, dia boleh mengubah komposisi spesies ekosistem, okey, dia boleh menguasai ekosistem kita ni, okey, dengan cara menindas spesies asli kita ni, spesies natif kita, dan akibatnya spesies natif kita populasinya makin berkurang lah, okey, tertekan dengan keadaan seperti itu. Alright, jadi kemerosotan populasi haiwan natif tu akan terjadilah, tak kira di mana-mana saja. Alright, kita memang dah banyak pun kajian, kita baca banyak tempat pun bagi tahu spesies invasif ni memang dia mampu membiak dengan cepat. Okay, dia mampu dengan cepat dan bersaing dengan haiwan kita, dengan spesies kita. Yang saya cakap tadi lah, makanan, apa lagi, ruang, tempat habitat tu kan, dengan airnya sekali. Okey, mana haiwan tu nak air lah. Jadi kesan tu lah yang mengancam, bila saya cakap mengancam ni, dia mengancam semua kesihatan ekosistem kita dan juga mengancam security makanan kita. Right? Itu antara yang penting lah. Kalau ikut maklumat daripada United Nations, alright, sejak abad 17 lagi lah, spesies asing invasif ni menyumbang hampir 40% daripada kepupusan haiwan. Manakala kerugian alam sekitar tahunan yang disebabkan oleh haiwan perosak yang diperkenalkan di Amerika Syarikat, sama ada Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia dan Afrika Selatan, termasuk juga India dengan Brazil, melebihi 100 bilion US dollar. Okey, betapanya invasi spesies ni banyak mengundang kemerosotan dari segi ekonomi negara jugalah. Okey, cuma saya ada baca, kebetulan 2-3 hari yang lepas saya ada baca Norway. Okey, Norway dia dulu ada satu kawasan tu ada dekat fjord. Dia dulu memang kawasan yang tuna, perairan untuk kawasan tuna, habitat tuna tu, memang diorang ekonomi diorang daripada hasil tersebut. Okey, lepas lama kelamaan tuna tu makin merosot, populasi makin merosot, diorang jadi ekonomi makin merudum. Okey, kemudian ada saintis ni dia buat kajian, diorang bagi tahu yang kawasan dekat kawasan tersebut sesuai untuk diorang letak king crab
Pernah tengok tak king crab yang besar tu kan? So diorang kata boleh. Jadi diorang suggest cadangkan kepada nelayan-nelayan kat situ untuk letak king crab tu. Bila diorang letak king crab tu, rupanya memang booming lah. Memang sesuai, makanan banyak, ruang yang yang sesuai untuk king crab tu, populasi dia membiak. Okay, ekonomi mereka makin bertambah. Sedangkan king crab tu dekat kawasan tu adalah dikira spesies asing, bukan spesies asal. Okay, bila diorang masukkan king crab tu, ekonomi mereka masih akan terus melonjak tinggi. King crab satu tu pun berjuta-juta jugalah. Kira banyak lah kan dia punya harganya. Dapat jual satu tan tu kira mewah jugalah, boleh jadi kaya. Alright. Jadi sekarang ni, tapi bila king crab tu makin membiak, baru diorang nampak lepas tu buat kajian dekat dasar-dasar laut kat kawasan tersebut, makin populasi asal makin merosot, ekosistem dekat bahagian dasar pun makin merosak. Okay, bila dah makin rosak tu, sekarang mereka jadi macam, okay, nak stop ke tak nak stop ke macam mana? Sebab ekonomi melonjak ni, kan? Tapi at the same time, dalam masa yang sama, diorang punya ekosistem makin merosot. So yang saya baca 2 hari lepas, mereka masih dalam keadaan membuat perancangan lah macam mana cara nak supaya mereka boleh maintain masih boleh ekonomi untuk king crab tu masih diteruskan dalam masa yang sama. Mereka nak pastikan ekosistem tu terjaga dengan populasi asalnya. Diorang masih tengah duk argue lagi lah, duduk berbalas, berdebat dan berfikir dan merancang lah. Ini dipanggil pengurusan sumber alam lah, cara mereka nak tu. Okay, so itu sajalah saya rasa setakat ni. Dr. Mini, saya rasa menarik jugalah sebab bila kita fikir balik lah, macam Dr. cakap tadi kan, king crab dah banyak, tapi cara hidup orang kata ekosistem kat situ orang kata dah makin merosot. Nanti lama-lama bila dah tak ada, kiranya kehidupan yang sesuai, orang kata kehidupan optimum untuk king crab tu nak membiak pun dah tak ada kan. Ya, Akhirnya dia punya ekonomi pun akan jatuh balik. Sebab betul. King crab tu pun dah tak boleh, orang kata tak boleh nak membiak dah kan. Saya rasa macam baru-baru ni lah saya ada pergi ke Tasik Kenyir. So bila saya pergi ke Tasik Kenyir tu, ada orang kata, ada lokal lah cakap, oh kat Tasik Kenyir ni banyak spesies orang kata exotic ni yang import. Jadi macam doktor cakap tadi lah, macam alligator gull lah, arapaima lah, kan orang suka beli ikan. Jadi benda dah besar, dia tak boleh nak jaga dah, tak boleh nak tampung dah dekat dia punya tangki, jadi dia lepaskan je dekat tasik tu. Betul? Saya macam terfikirlah kan, nanti kalau lah berlaku banjir dah kan, nanti ikan-ikan ni masuk ke sungai-sungai. So apa yang akan jadi dekat kita punya sungai kan? Kita punya haiwan-haiwan endemik dekat kawasan sungai tu. Apa nasib dia orang yang akhirnya nanti memberi kesan kepada kita sendiri manusia. Betul. Salah satu lagi masa kami pernah sampling, tengah-tengah duk sampel ikan dekat kolam bandaran ni. Tengah kami duk sampel, datanglah sekeluarga. Mungkin datang nak lepaskan ikan. Kami pun pergilah tanya, ikan apa nak lepaskan? Dia pun bagilah tahu sekian-sekian lah. Saya tak boleh nak cerita sulit kan, kesian kat orang tu. Saya tanyalah nak lepaskan ikan untuk apa? Dia kata sebab anak dia dapat A ke ataupun cemerlang dalam pelajaran, jadi dia nak lepas macam orang kata nazar macam tu kan. Dia ada kepercayaan dia.
untuk lepaskan ikan. Jadi saya kata ikan yang jenis macam ni tak boleh, saya kata kan. Kalau boleh jangan lepaskan. Apa kata kalau ada beza tak kalau lepaskan ikan native berbandingkan ikan bukan ikan asing? Maknanya jangan lepas ikan asing. So, saya bagilah dia punya website. Saya kata mungkin next time kalau sebab anak dia pun akan banyak lagi cemerlang-cemerlang, berapa kali dia nak lepaskan ikan tu kan. So saya bagilah poster dalam Jabatan Perikanan punya ikan-ikan yang tidak boleh dilepaskan, ikan asing. Saya cakap ada beza ke tak kalau dia lepaskan ikan natif berbanding dengan ikan asing. Dia kata nanti dia akan pertimbangkan lah, hopefully dia akan pertimbangkan lah. Saya rasa tak ada masalah kot kalau kita lepaskan ikan natif kita berbanding dengan ikan asing. InsyaAllah macam itulah saya bagi tahu cara kita, sebab secara spontannya kita pun rasa macam alamak macam mana kita nak bagi tahu tanpa kita offend dalam bahasa Melayu offend kepercayaan dia kan. Kita tak nak kita jadi tu. Jadi cuma tapi kita nak menjaga alam sekitar kita juga. So saya cakap kita bagi tahulah ikan asing ni macam mana kan, bagi kesedaran. Hopefully dia pertimbangkanlah next time bila anak dia berjaya supaya dia boleh lepaskan lebih ikan natif berbanding dengan ikan asing lah. Betul tu doktor. Lepas tu saya teringat satu lagi macam dulu ni sugar glider kan. Sama kalau macam anak-anak remaja perempuan kan, dah cemerlang ni, nak sugar glider lah. Lepas tu bagi saya lah, kalau dah ada macam binatang yang asing ni, kalau boleh jagalah dia sampai dia mati. Kita janganlah lepaskan dia kat luar. Sebab kita tak tahu efek dia dekat alam sekitar nanti macam mana kan. Betul. So, bila kita cakap pasal efek kesan ni kan, saya nak tanyalah Dr. Amirul. Kan orang cakap invasive species ni, ada tak dia punya kesan, nak kata kesan buruk lah terhadap kesihatan manusia kita sendiri, pertanian dan mungkin juga industri lah. Mungkin Dr. Amirul boleh kongsikan sikit. Okey. Terima kasih untuk soalan tu. Jadi kalau boleh saya kaitkan dengan kaitan biodiversity terhadap kesihatan manusia dah lebih daripada invasive species ni. Tapi bila kita bercakap berkenaan kesan terkait antara biodiversity terhadap kesihatan manusia, pertanian, industri dan juga mungkin pelancongan ni, bukti yang cukup jelas yang kita boleh tengok sekarang adalah penularan wabak COVID-19 ini. Dan kesan wabak COVID-19 ini sendiri pun memang cukup besar, cukup luas, sampaikan hari ini mungkin lebih daripada 1.7 juta kematian dah pun dicatatkan. Jadi kejadian ini memang sangat-sangat berkait rapatlah dengan biodiversity. Dan kehilangan biodiversity dalam ekosistem juga merupakan penyebab atau kita panggil asbab berlakulah pandemik COVID-19 ini. Dan disebabkan oleh COVID-19 ini, kita boleh nampak industri pelancongan kita ataupun luar negara lah termasuk juga hampir runtuh sepenuhnya pada awal-awal COVID-19 ini. Jadi berapa banyak syarikat-syarikat pelancongan serta syarikat penerbangan yang kita nampak gulung tikar. Jadi selain daripada itu, kita juga boleh nampak ramai yang diberhentikan pekerjaan dan sebagainya, sehingga kan pusat-pusat pelancongan terkenal di seluruh dunia ni hampir mati, atau kalau kita boleh tengok di Thailand sendiri, kebanyakan pusat-pusat pelancongan terkenal dah jadi ghost town ataupun kita panggil bandar hantu. Jadi selain daripada disebabkan oleh kita over harvesting, over consuming ataupun kita boleh kata penggunaan secara berlebihan, antara sebab-sebab atau faktor penyumbang lain termasuklah penebangan hutan, perubahan dalam habitat hutan dan juga kawasan pertanian yang kita makin besarkan dan tak terkawal. Jadi semua ini menyumbang kepada berlakunya perubahan komposisi komuniti hidupan liar dan seterusnya meningkatkan lagi kontak ataupun kita panggil pertembungan antara manusia dan hidupan liar. Berkemungkinan jugalah aktiviti-aktiviti kita ini telah merubah niche ataupun kita boleh katakan kawasan yang tersimpannya atau terdapatnya pathogen-pathogens. Jadi dalam bahasa yang lagi mudah, kita ni manusia, kita telah mengganggu kawasan yang menyimpan berbagai penyakit-penyakit bawaan haiwan ini. Jadi ini akan meningkatkan lagi pertembungan penyakit-penyakit bawaan haiwan tersebut dengan
manusia. Saya bagi contohlah kelawar. Kelawar ini kita sebenarnya dia merupakan penyimpan sumber-sumber pathogens atau kita boleh katakan sebagai host ataupun perumah kepada pathogens dan virus secara semula jadi. Jadi bila manusia dan haiwan ini berlaku kontak, dia kelawar tadilah berlaku pertembungan. Jadi ini menyebabkan berlakunya transmisi ataupun perpindahan penyakit antara spesies dan akhirnya mencetuskan penularan sesuatu wabak. Dan saya nak maklumkan jugalah sehingga ke hari ini kajian-kajian yang saintis dah jalankan, saintis menemui terdapat lebih daripada 200 virus yang boleh dikaitkan dengan kelawar ini. Ini kerana kelawar itu sendiri mempunyai kemampuan ataupun keupayaan yang sangat-sangat unik untuk dia beradaptasi dengan perubahan alam sekitar. Jadi sekiranya terdapat virus dalam badan kelawar itu bukan satu masalah pada kelawar kerana kelawar-kelawar ini mampu untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut. Satu lagi contoh yang pernah terjadi di negara kita sendiri adalah penularan wabak virus Nipah dalam tahun 1998, 1999 waktu itu saya masih kanak-kanak lagi, tapi isu ni sangat besar. Jadi saintis kaji dan saintis mendapati virus daripada virus Nipah ini sebenarnya berpunca daripada kelawar, iaitu sejenis kelawar buah. Jadi virus ini bukan hanya memberi kesan kepada kesihatan manusia, malah dia juga menjejaskan industri penternakan, juga industri import dan juga ekspor. Selain itu, kesan biodiversity terhadap pertanian dan juga industri kita boleh tengok kepada kepentingan lebah sebagai contoh dalam ekosistem. Sesetengah orang mungkin melihat lebah ini hanya sekadar serangga kecil dan mungkinlah menjadi sumber madu kalau orang yang minat madu kan, jadi sumber madu kepada kita, tapi saya nak tegaskan kat sini pentingnya lebah itu lebih daripada membekalkan madu kepada kita. Jadi daripada 100 jenis tanaman utama di dunia ini, 71 jenis tanaman adalah didebungakan oleh lebah. Dan di Eropah sebanyak 4,000 lebih jenis-jenis tanaman ataupun sayuran-sayuran ni didebungakan oleh lebah. Jadi betapa pentingnya serangga sekecil itu kepada pertanian, kepada industri dan juga kepada manusia. Jadi bayangkanlah sekiranya populasi lebah berkurangan ataupun diancam kepupusan. Jadi kita boleh lihat kehilangan tumbuh-tumbuhan, kemudian masalah kepada rantaian makanan akan musnah dan seterusnya haiwan-haiwan akan mati dan sumber makanan bagi manusia yang lebih 7 bilion populasi ini mungkin tak akan cukup. Jadi kita akan tengok harga sayur-sayuran atau harga buah-buahan dan termasuk sumber-sumber makanan yang lain akan mula melambung tinggi sampai kita cuma mampu tengok, kita tak mampu untuk beli. Dan in fact, dan sebenarnya kita memang sedang mengalami kehilangan lebah-lebah ini disebabkan oleh perubahan iklim serta penggunaan racun-racun serangga yang tak terkawal dan secara berlebihan. Itu saja dari saya dulu, saya serahkan balik kepada Cik Alia. Okay, terima kasih Dr. Amirul. Betul lah, cakap pasal lebah ni kan, kita rasa dia kecil je tapi kita tak sedar sebenarnya lebah ni dia ada fungsi dia. Daripada pembungaan tu, kalau tak ada lebah ni takkanlah ada 71 jenis, takkanlah kita nak debungakan secara orang kata manual lah kan. Yang tu pun tak semestinya akan berjaya kalau orang kata pendebungaan secara manual kita buat pakai tangan kan. Lepas tu bila dah bunga tak boleh berbuah, jadi kita tak ada hasil. Akhirnya Betul-betul. berlakunya nanti jadi macam ni, tak cukup hasil lah orang kata. Macam berlaku dekat negara-negara ketiga kan. Afrika tu masalah pemakanan. Yeah. Okey. Lepas tu saya nak serahkan kepada Dr. Lini lah. Saya nak tanyalah Dr. Lini, ada tak kepentingan biodiversity ni dan macam mana kita nak buat orang kata kaedah pengurusan biodiversity yang berkesan supaya kita nak memastikan tak ada ancaman pada spesies invasif asing ni. Okay, ada beberapa lah kepentingan biodiversity. Alright, yang saya boleh bagi contoh kat sini, salah satunya adalah paling penting kita punya sumber makanan lah. Alright, sumber makanan dan security makanan kepada manusia dan haiwan lain. Alright, keseimbangan yang keduanya ialah keseimbangan alam.
Okay, sebab kita perlukan biodiversity ni untuk kitaran nutrien. Right, kita perlu organisma dalam membentuk kitaran nutrien kita. Macam yang Dr. Amirul Aiman cakap tadi, pendebungaan, okay, itu salah satulah. Alright, keseimbangan alam. Alright, dan interaksi antara haiwan dan tumbuhan membentuk keseimbangan alam. Alright. Yang ketiganya ialah tempat rekreasi dan juga nilai estetik. Ini yang kita ni dah dalam keadaan COVID sekarang kan, kita rasa macam tepu duduk dalam rumah je sepanjang masa kita perlu tempat rekreasi, perlu ada tempat yang kita rasa macam cantiknya, ada nilai estetik macam tu. Manusia boleh jadikan kawasan-kawasan yang ada pelbagaian haiwan, tumbuhan ni sebagai tempat untuk melancong. Tempat untuk memberi nilai estetik pada diri kita, nilai yang boleh kita rasa tenang, okay, melihat binatang macam tak ada masalah, kita je ada masalah banyak kan, okay, macam tu lah lebih kurang. Alright, dan kita boleh majukan ataupun bangunkan tempat rekreasi ni sebagai kawasan eko pelancongan. Okay, so biodiversity ni penting dari segi nak ekonomi ni lah. Alright, kepada eko pelancongan dan sebagainya. Alright, yang keempatnya kepentingan biodiversity adalah untuk perubatan. Okay, untuk kita boleh jadikan sumber untuk perubatan. Salah satu selain daripada tu sumber yang perempuan-perempuan ni nak cantik kan. Tu jadi kosmetik kan. So itu adalah sumber kosmetik lah. Alright, yang seterusnya ialah sumber semula jadi industri. Ini kepentingan industri untuk menjanakan ekonomi negara kita, hasil daripada sumber alam. Alright, sebagai contohnya produk daripada hasil hutan, produk kayu untuk pembangunan apa semua kan. Itu adalah kita punya industri. Kita ni untung sebab kita hutan hujan tropika, kita banyak produk hasil hutan yang baik kan untuk jadikan sumber semula jadi industri kita. Alright. Yang seterusnya adalah yang keenam untuk pendidikan lah. Okay, kepentingan biodiversity ni untuk pendidikan. Macam kita ada Kuala Gandah. Kan kat Pahang, kita nak berkenalan dengan keadaan kehidupan gajah. Okay. Lepas tu dekat Sungai Kelah ada kawasan sanctuary, okay, untuk tapir. Okay, siapa yang pernah pergi. Lepas tu dia orang ada buaya terbesar, terpanjang. Saya pernah pergi bawa student saya dulu. Okay, kita belajar pasal buaya yang besar lah. Lepas tu sanctuary Kelah. Okay, kita ada banyak dekat Sungai Ciling tu. Right, so ini untuk pendidikan. Jadi untuk digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lah, tak kira sama ada daripada kanak-kanak sampailah kita yang dah dewasa ni. Okay, untuk kita tahu kepentingan alam sekitar ni. Alright, dan mungkin kita boleh guna kepelbagaian biodiversity ni untuk teknologi-teknologi terkini melalui pendidikan, penyelidikan saintifik. Right. Macam Alia tanya tadi, itu ada 6 lah. Mungkin ada lagi lebih, kita boleh tengok daripada buku-buku lah. Apa lagi kepentingan biodiversity. Macam Alia cakap tadi pasal macam mana kaedah, apakah kaedah pengurusan biodiversity yang berkesan secara umum lah ya. Saya bagi tahu keperluan kepada sumber alam ni, tujuan untuk pembangunan dan juga untuk pelbagai kegunaan ni boleh menepati cara hidup manusia lah. Kita nak urus tu supaya kita boleh guna secara lestari ataupun mampan. Okay, kita boleh guna tapi kita masih kekalkan sumber alam tu, biodiversity tu dalam keadaan yang stabil. Okay, tidak merosot. Okay, kita kalau boleh kita nak buat macam tu. Alright, so kita memerlukan biodiversity ni untuk memenuhi kehendak kita dan cara hidup kita. Okay, cuma manusia je yang perlukan cara hidup yang berbeza sikit lah kan. Alright, so kita perlukan pengurusan berkesan ni perlu dilaksanakan oleh pelbagai agensi, oleh pelbagai lapisan masyarakat. Okay, dia kena campur lah. Okay, komuniti pun kena memainkan peranan lah. Okay, untuk menghasilkan pengurusan yang berkesan. Antaranya sebagai contoh lah saya bagi kat sini, kita boleh mengharamkan pembunuhan dan
pemerdagangan haiwan-haiwan ataupun tumbuhan endemik. Okey, yang terancam melalui akta dan undang-undang. Nanti Dr. Amirul Aiman akan terangkanlah pasal undang-undang dan akta dekat Malaysia ni. Okey, dan kita perlukan hasil plan pengurusan hidupan liar yang memastikan habitat hidupan liar ni terjaga. Sebab tak ada habitat, tak adalah haiwan tersebut. Okey, tak adalah tumbuhan tersebut. Sebab itulah rumah dia orang kan. Macam kita tak ada rumah, kita pun terbiar. Okay, kita perlu menguruskan satu plan pengurusan. Sebab tu dalam kelas saya pun saya mengajar pengurusan sumber alam. Okay, saya menekankan pelajar-pelajar buat plan pengurusan. Okay, sama ada hidupan liar ke ataupun apa-apalah, tumbuhan ke, ikan ke, right, diorang akan nampak macam mana nak menguruskan perkara ni. Okay, kita nak urus supaya semua biodiversity ni terpelihara dari pelbagai ancaman. Okay, termasuk juga ancaman pencemaran. Okay, pencemaran air. Okay, pelbagai pencemaran lah ada yang mewujudkan lagi yang boleh menyebabkan kemerosotan biodiversity yang ada. Alright. Selain daripada tu kita boleh wujudkan lebih banyak taman negara. Bila nak wujudkan benda-benda yang besar macam ni, taman negara ke, taman laut ke, hutan simpan ke, sanctuary hidupan liar ke, benda ni memang perlukan sokongan daripada kerajaan lah. Okay, sokongan daripada agensi kerajaan, sokongan daripada NGOs untuk menyuarakan lagi. Okay, supaya kita boleh perbanyakkan kawasan-kawasan tersebut. Selain daripada tu yang paling penting lah, ya kan, kita perlu biodiversity ni boleh dipelihara melalui program-program pembiakan secara captive breeding. Okay, kita perlu ada banyak kawasan lah untuk captive breeding, terutama bagi haiwan atau haiwan yang terancam lah. Okay, yang dah termasuk dalam kategori endangered, right, ataupun yang semakin pupus. Contohnya yang kita ada dekat Malaysia ni, pusat penetasan anak-anak penyu. Okay, dekat Penang, dekat Pulau Pinang ada. Okay, ataupun tuntung yang dekat Perak. Okay, mereka ada pusat-pusat penetasan tuntung ni. Membantulah juga untuk memelihara biodiversity ni. Dan menguruskan dengan cara yang lebih berkesan. Selain daripada tu, kita kena tahu juga kita nak urus biodiversity yang ada dalam negara kita. Okay, selain daripada tu kita perlu urus juga kemasukan spesies asing ni ke negara kita. Okay, benda tu kita kena jaga juga. Kita duk urus yang dalam, yang luar duk masuk, kita tak jaga, sama juga. Benda tu akan berlaku juga, akan merosot juga kita punya biodiversity. So, cara kita nak urus adalah dengan melaksanakan program-program pengurusan spesies invasif lah. Kena ada. Maknanya pengurus alam sekitar ke, pengurus hidupan liar ke, kena tahu macam mana nak uruskan spesies invasif ni. Right. Jadi kita boleh mengurangkan lagi kemudaratan spesies invasif di kawasan semula jadi tersebut dan menggalakkan lagi kesihatan tumbuhan dan juga hidupan liar natif kita. Right. Salah satu matlamat program pengurusan spesies invasif ni kalau kita nak ialah untuk yang paling penting nak menyedarkan masyarakat lah tentang masalah spesies invasif ni. Right. Masyarakat perlu sedar, bahawa kita ni mengalami masalah ini. Berlakunya dalam negara kita ni. Jadi pengurusan spesies invasif ni selalunya bertujuan untuk mewujudkan pelbagai mekanisme. Macam mana kita nak sekat daripada awal dia orang spesies invasif ni masuk. Right, macam Jabatan Perikanan pun ada buat, dia dah edarkan berbagai risalah. Senarai semua spesies-spesies yang tidak boleh dibawa masuk. Jadi yang penting kena tahulah, ambil tahu.
Okey, bila kita tak ambil tahu tu yang jadi masalah kemasukan kebanjiran spesies invasif tu. Okey, tengok dekat itu untuk ikan lah. Okey, ikan. Untuk haiwan lain, Jabatan Perhilitan pun ada. Okey, Twitter selalu Jabatan Perhilitan memang aktif dalam Twitter. Selalu update ataupun mengemaskini haiwan-haiwan spesies-spesies yang terancam, spesies-spesies invasif yang masuk, pencerobohan pelbagai spesies invasif yang ada. Selain daripada tu kita nak bertujuan kita nak buat pengurusan spesies invasif ni untuk wujud sistem pemantauan. Kita bila nak buat pemantauan ni kita tak boleh harap kepada pegawai-pegawai perhilitan, kita tak boleh nak harap kepada pegawai perikanan saja. Kita sendiri ni. Okey, bila ada banyak mata-mata yang mengawal, memantau, insya-Allah lah kita boleh mengelakkan daripada kemasukan invasif spesies ni. Jadi kesedaran masyarakat ni sangat perlulah. Okey, selain daripada tu kita nak basmi invasif spesies yang baru. Okey, tiba-tiba ada kita nampak senang. Bila ada je spesies baru, invasif yang baru ni, kita tahu kita kena report, kita kena pergi buat laporan. Kalau haiwan daratan ni Jabatan Perhilitan lah. Kalau ikan kita buat laporan dekat Jabatan Perikanan supaya tindakan boleh dijalankan dengan berkesan. Okay, kita tak boleh nak harap kat dia orang juga. Okey, bukan diorang nak cover, nak nak jaga semua kawasan, bukannya kecil kan. Alright, so kita lah yang jadi mata-mata. Alright, itu sajalah daripada saya. Terima kasih Dr. Lini. Saya rasa betul lah tu, kena jadi mata-mata. Sebab macam sekarang ni kan, bila ada kes viral, barulah orang akan tahu. Maksudnya tak buat macam ni semua. Jadi orang lain nak buat tu pun dia jadi segan. Nanti mungkin satu Malaysia ataupun satu dunia tahu. Oh, dia ni lah yang buat orang kata kerosakan, bawa invasif spesies masuk. Okay. Bila kita belajar, kita tadi doktor dah terangkan kan pasal invasif spesies ni. Jadi saya nak tanya Dr. Amirul lah pula. Macam mana pula perjalanan kita kat Malaysia ni mengenai biodiversity. Macam mana pula ancaman kepusuhan spesies asing invasif ni? Mungkin ada sebarang polisi ke ataupun orang kata sebarang kes lah yang dah berjaya dilaksanakan dan berkesan dekat Malaysia ni. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit? Okey. Terima kasih untuk soalan tu. Jadi di Malaysia ni, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Lini tadi, kita pun memang tak terkecuali lah daripada mengalami masalah ancaman kepupusan spesies disebabkan oleh kehadiran spesies-spesies asing invasif ini. Jadi untuk mengawal perkara ini, dan negara kita mempunyai Akta 167 ataupun Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan juga kita ada Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981. Dan satu lagi kita ada Akta 317 iaitu Akta Perikanan 1985. Yang mana akta-akta dan juga peraturan-peraturan ini digunakan bagi menghalang sebarang kemasukan dan juga penyebaran spesies-spesies invasif asing ke dalam negara kita yang boleh mengganggu gugat biodiversiti negara kita dan juga industri pertanian dan juga industri perikanan negara kita. Jadi dalam akta ini dan juga peraturan ini terdapat senarai spesies ikan, serangga, fungi, virus dan rumpai yang dihalang daripada dibawa masuk ke negara kita, dimiliki dan juga disimpan. Jadi pegawai-pegawai yang diberi kuasa, mereka ini boleh menyita, menahan dan juga musnahkan sebarang spesies invasif ini. Tapi walaupun kita mempunyai protokol kuarantin yang ketat, namun masih jugalah terdapat spesies-spesies invasif yang terlepas masuk ke dalam negara kita seperti yang Dr. Lini jelaskan tadi cara-cara kemasukannya. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita kawal perkara ini. Kita boleh kita katakan perkembangan industri horticulture di kawasan tanah tinggi, industri aquaculture dan aktiviti komersial seperti import ekspor pun menyumbanglah kepada kemunculan spesies invasif ini. Jadi saya percayalah Jabatan Pertanian, Jabatan Perhilitan, Jabatan Perikanan, Lembaga Getah Malaysia atau MPOB dan mana-mana badan berkaitan memang terus committed untuk membendung masalah ini. Jadi boleh dikatakan polisi sedia ada kita ini
agak berkesan, tapi kita boleh tambah baik lagi. Tapi usaha ini bukan hanya dalam badan-badan kerajaan sahaja. Kita juga perlukan bantuan dan kerjasama daripada semua pihak dan juga semua lapisan masyarakat. Jadi perlunya kita berikan dulu kesedaran kepada orang awam berkenaan masalah spesies invasif ini. Selain itu dalam Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016 sehingga 2025 ini turut ada menyentuh berkaitan spesies invasif ini. Di dalam indikator yang ke-11, sasaran ketiga, negara kita menyasarkan menjelang tahun 2025 spesies invasif ini dan juga laluan kemasukannya akan dapat dikenal pasti. Dan spesies-spesies invasif yang penting kita boleh kawal, kita dapat bendung juga pengenalan spesies-spesies invasif ini ke dalam negara kita. Jadi kalau boleh saya nak kongsikan sedikitlah berkenaan hasil kajian semasa yang telah dijalankan oleh FRIM selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk kajian baseline pemeliharaan biodiversiti berkaitan Dasar Kepelbagaian Biodiversiti Kebangsaan 2016-2025 ini. Dan hasil kajian tersebut mendapati tahap kesedaran orang ramai mengenai spesies invasif ini pada di tahap yang sangat rendah. Dan disebabkan ini kerajaan kita menyasarkan pada tahun 2025 tahap kesedaran orang ramai akan meningkat 1 kali ganda berbanding tahap kesedaran sedia ada sekarang. Jadi saya percaya sebarang polisi yang dijalankan akan jadi lebih berkesan seandainya kita orang-orang awam ini sama-sama kita faham dan kita sama-sama kita bantu pihak-pihak berkuasa dalam negara kita. Jadi itu saja. Saya serahkan balik kepada Encik Alia. Terima kasihlah Dr. Amirul. Saya pun teringatlah bila cakap pasal polisi. Saya pada tahun 2017 saya ada ikut program Jabatan Perikanan. Jadi di mana Jabatan Perikanan ni dia ada pada bulan-bulan tertentu dia akan lepaskan orang kata spesies ikan ke dalam sungai sebab dia nak banyakkan balik dia nak membiakkan balik spesies asli ni sebabkan kita dah tahu kan kekurangan disebabkan invasive spesies, disebabkan orang kata manusia sendiri kan overfishing lah katakan. Jadi spesies asli ni dah makin berkurangan. Jadi itu daripada segi ni lah jabatan kerajaan. Jadi saya nak tanyalah pula Dr. Lini kan, mungkin orang awam dia tak tahu, dia nak bantu tapi dia tak tahu macam mana dia boleh tolong untuk mengelakkan atau nak kurangkan ancaman invasi spesies ni daripada berlaku. Mungkin Dr. Lini dengan Dr. Amira boleh kongsikan sedikit. Okey, apa ni kalau saya sebenarnya macam saya cakap tadi lah, Jabatan Perhilitan ni dekat Twitter dia memang aktif. Kita boleh laporkan lah kalau kita nampak perkara-perkara tersebut lah. Okey, kalau Jabatan Perikanan ada di website laman sesawang mereka. Okey, apa ni jelas mereka meletakkan senarai-senarai spesies invasif ni yang tidak boleh dibawa masuk apa semualah kan. Okey, jadi kita boleh nampak kat situ. Kalau kita nak laporkan pun ada di laman sesawang mereka lah untuk kita dapatkan kita boleh laporkan apa yang kita tahu. Right. So saya rasa tak ada masalah lah kalau kita nak membantu pihak berkuasa untuk melaksanakan pengurusan dan juga membendung kemasukan spesies invasif ni. Pada pendapat saya lah adalah disarankan lah supaya orang awam ni ambil tahu senarai-senarai spesies invasif yang dilarang yang tak boleh bawa masuk. Itu yang penting. Right. Orang awam pun patut tahulah bahawa aktiviti menternak, membiak, menjual semula sehingga mengeksport spesies larangan di bawah peraturan ni memang kena tahu bahawa tak boleh. Okey, dilarang, ditegah sama sekali. Jadi sebarang usaha yang dibuat menjurus ke arah itu adalah satu kesalahan lah. Okey, boleh didenda ke ataupun penjara ke, bergantung pada apa yang Jabatan Perhilitan dan Perikanan dah
buat dalam dia punya akta dan polisi. Okay. Sebagai contohnya, kalau kita tengok peminat ikan hiasan, ikan belaan, ikan asing daripada luar negara ni, mereka boleh tahulah setiap kali mereka nak import, setiap kali diorang nak bela, okay, nak jual, nak pelihara, nampak cantik, nak menyimpan, diorang mesti perlu dapatkan kelulusan daripada ketua pengarah. Kalau yang ikan hiasan lah, pengarah perikanan lah. Okay, dan permis-permis yang diorang guna untuk menyimpan tu perlu didaftarkan. Right, saya rasa itu adalah bawah pengawasan Jabatan Perikanan Malaysia. Right, peternak ataupun pengimport ikan hiasan ni perlu tahulah juga apa yang diorang boleh beli, apa yang diorang boleh jual ataupun import. Selain daripada tu, orang awam boleh hadirlah ke program-program bercorak kesedaran alam sekitar. Okay, yang berkaitan dengan biodiversity, yang berkaitan pasal invasive species, okay, macam mana nak jaga kesihatan ekosistem kita, okay, untuk menghasilkan masyarakat ni celik persekitaran. Kita nak masyarakat ni celik alam sekitar. Okay, masyarakat celik alam sekitar ni mampu membuat keputusan yang tepat mengenai alam sekitar. Kalau berlakunya pencemaran ke, kemerosakan alam sekitar ke, dia boleh buat keputusan yang tepat. Nak melaporkan ke ataupun apa. Okay, so mereka bersedia bertindak berdasarkan keputusan ni untuk meningkatkan lagi bukan setakat kesejahteraan kita lah, okay, sebagai manusia, tapi alam sekitar juga. Right, itu antara yang kita perlulah, masyarakat celik alam sekitar. Okay, so kita nak nak mereka mengambil bahagian dalam kehidupan civic. Okay, dulu masa saya kecil-kecil dulu sekolah rendah memang ada mata pelajaran civic. Saya tak pasti sekarang ada ke tak ada, tapi saya rasa dah diganti dengan mata pelajaran lain yang bercorak sama lah juga kan. Dan kalau ada mata pelajaran alam sekitar tu memang baguslah. Okay, kita nak lahirkan masyarakat celik alam sekitar ni daripada peringkat kecil lagi, daripada diorang sekolah rendah lagi. Alright, so dengan tu kita masyarakat ni dapat menangani isu alam sekitar ni, terutamanya masalah kebanjiran ikan asing ke, haiwan asing ke, spesies asing ke kawasan semula jadi ni dengan keadaan yang baik, dengan cemerlangnya, dengan berkesan. Okay, bukannya nak terus kita nak serahkan bulat-bulat kepada agensi kerajaan, badan bukan kerajaan untuk handle, kita sendiri pun boleh. Okay, so kita sebagai masyarakat pun mampu mengenal pasti kesan alam sekitar. So apa kalau kita buat macam ni, apa berlaku pada alam sekitar? Tu kita boleh buat juga. Okay, kalau kita dah celik alam sekitar, kita boleh tahu dah. Kita buat macam ni, apa kesan dia? Apa impaknya? Okay, sama ada baik ataupun buruk, itu adalah kita. So itulah. Terima kasih Dr. Lini. Mungkin Dr. Amira pun nak kongsikan sikit lah, apakah orang awam ke ataupun masyarakat boleh buat untuk membantu orang kata nak mengelakkan daripada keputusan biodiversity. Saya setuju dengan apa yang Dr. Lini jelaskan tadi. Jadi bagi saya pun apa yang boleh kita lakukan adalah kita berikan kesedaran kepada semua pihak termasuk orang awam. Kemudian kesedaran berkenaan kepentingan biodiversity, kita pertingkatkan lagi melalui penglibatan masyarakat, agensi-agensi kerajaan, agensi swasta dan juga NGO. Kemudian sekiranya bila kita dah ada pengetahuan, kita bolehlah elakkan daripada beli, kemudian menternak atau memelihara spesies-spesies invasif ini. Kalau saya boleh tambahlah contoh-contoh yang Dr. Lini ada bagi tadi, saya dapati ramailah yang suka memelihara spesies kura-kura telinga kecil. Dia yang kecil tu telinga warna merah dan dia kecil. Kura-kura ni bukan spesies tempatan. Dia datang dari Amerika Syarikat. Jadi kalau waktu kecilnya memang dia comel lah, seronok nak pelihara, tapi bila dah semakin besar, ramai yang mula buang ke dalam sungai-sungai dan tasik. Sebab apa? Sebab akuarium dan kolam dah makin tak muat. Jadi sebab tak ada ilmu, semua lepaskan je kepada
kolam. Jadi mereka mungkin rasa tindakan ini tindakan yang betul, tapi tindakan ini menyebabkan masalah kepada ekosistem. Jadi ekosistem ini boleh rosak disebabkan sifat-sifat murni kononnya itu tadi. Jadi satu lagi contoh adalah ikan kap yang macam Dr. Lini terangkan tadi. Ada ramai peminat ikan-ikan kap sebab ada nilai estetika yang cantik-cantik kat Malaysia ni. Jadi nak bela boleh tapi perlu ada pengetahuan. Dan kalau dah besar, saya rasa penyelesaian yang lebih baik adalah matikan saja daripada lepaskan kepada sungai-sungai dan tasik-tasik. Jadi saya nak sarankanlah kalau boleh janganlah kita memelihara spesies-spesies invasif ini. Dan kalau kita ternampak ada orang yang melepaskan spesies invasif ini, jadi mohon kita tegur atau laporkan kepada badan-badan berkuasa dan juga pihak berkenaan supaya tindakan yang sewajarnya boleh diambil. Jadi saya rasa itu apa yang orang awam boleh buat selain apa yang dijelaskan oleh Dr. Lini tadi. Terima kasih Dr. Amirul. Betul tu. Daripada kita seronok membeli, lepas tu kita tak mampu jaga, kita lepaskan je kan. Saya rasa sebenarnya bila kita tengok balik, biodiversity ni penting untuk kita punya alam sekitar. Bila kita tengok orang cakap alam sekitar, kira ekosistem tu dah makin berkurangan, bila kita nak, orang kata nak memelihara balik, sebenarnya dia pakaikan kos yang tinggi. Jadi efek dia bukan je dekat kita sendiri tapi kepada ekonomi negara. Tambah sekarang kita tengok macam kes COVID kan. So pendapatan sendiri terjejas. Takkanlah kerajaan nak allocatekan lagi duit pula untuk kita nak kurangkan, orang nak kata nak hapuskan tak boleh lah sebab dah berapa banyak invasif spesies yang membiak dekat negara kita ni kan. Jadi kita kena maksudnya masyarakat awam ni kena sedar lah efek dia daripada kita sendiri akhirnya memberi kesan kepada semua orang. Saya rasa setakat tu je. Sekarang saya nak buat sesi soal jawab antara peserta dengan panel kita. Jadi bolehlah kita nak tengok soalan daripada peserta. Ini ada ni daripada saudara Muhammad Azhari. Dia tanya, adakah tindakan undang-undang bagi mereka yang membuat pelepasan ikan asing dan invasif di sungai-sungai kita? Mungkin Dr. Amirul ada jawapan untuk soalan ni? Untuk soalan ni sebenarnya saya dah jelaskan tadi lah, kita mempunyai Akta 167 dan juga Akta Jabatan Perikanan tadi. Jadi inilah akta yang digunakan bagi membendung masalah ini dan tindakan akan diambil dan denda juga akan dikenakan berdasarkan akta-akta ini. Jadi kita memang ada akta dan juga peraturan-peraturan berkenaan spesies invasif ini. Okey, terima kasih Dr. Amirul. Soalan seterusnya, apakah pandangan panel berkenaan ikan untuk kepancingan rekreasi yang kebanyakannya menggunakan spesies asing? Mungkin Dr. Leni boleh berikan sedikit inilah penjelasan. Soalan tu kurang jelas sikit. Maksud dia guna umpan spesies asing ke ataupun dia memancing spesies asing? Itu saya kurang jelas sikit lah. Berkenaan dengan berkenaan ikan untuk pancingan. Sebenarnya kalau misalnya pemancing rekreasi ni pergi memancing dan dapat ikan asing, kalau boleh buang, remove terus. Dia panggil catch and remove. Okay. Kita nak biar dia keluarkanlah daripada ekosistem tu, lagi bagus lah kalau kita pemancing rekreasi ni kalau dapat ikan asing terus buang. Jangan masukkan balik. Sebab kita ada dua jenis lah. Satu catch and release. Maknanya catch and release ni kita tangkap, kita buang semula dalam sungai kan ataupun tasik. Okey, untuk menjaga ekosistem tu kan. Okey, yang tu untuk ikan native bagus kalau kita nak buat catch and release. Tapi kalau kita dapat pancing ikan invasive tu, saya rasa balik makan, goreng ataupun bakar lah. Okey, terima kasih Dr. Leni atas jawapan tu. Seterusnya soalan daripada Cik Nurul Azuraini. Jadi invasive species ni
daripada hujah-hujah panel, dia cakap banyak membawa kemudaratan. Tapi ada tak sebenarnya orang kata kebaikan daripada invasive species ni? Mungkin Dr. Amirul boleh berikan sedikit penerangan ke untuk Puan Nurul? Okey, menarik ya soalan tu. Memang bila kita bercakap mengenai invasive species, kita akan nampak banyak kemudaratan. Tapi sebenarnya ada juga spesies invasive ini yang juga memberi kebaikan kepada kita. Saya bagi satu contoh, pokok akasia manggium. Pokok ni kalau kita boleh nampak di tepi-tepi jalan mungkin banyaklah. Pokok ini adalah pokok invasive dan sekiranya pokok ini ada di kawasan-kawasan hutan sini, dia akan membentuk satu koloni dan menyebabkan pokok-pokok lain mati. Tetapi disebabkan keupayaan pokok ini untuk dia mudah hidup. Jadi kita boleh tanamkan, kalau saya bagi contoh, di negeri Sarawak, di sana ada satu kawasan ladang pokok akasia manggium yang mana dia tanam dari biji benih kemudian sampai besar dan dia harvest dan digunakan mengganti kayu-kayu balak untuk mungkin guna untuk kertas juga untuk perabot. Jadi spesies invasive ini ada jugalah kebaikannya. Bukanlah kita bercakap semata-mata keburukan spesies invasive. Itulah contoh satu yang saya boleh bagi adalah pokok akasia manggium. Okey, terima kasih Dr. Amirul. Jadi sekarang ni tamatlah sudah kita punya bicara GRAS yang live. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panel kita iaitu Dr. Laini dengan Dr. Amirul sebab sudi orang kata berkongsi pandangan mengenai biodiversity, iaitu ancaman kepupusan dan spesies asing. Saya nak ucapkan terima kasih banyak juga kepada penonton sebab setialah bersama kita kira 1 jam 30 minit ni. Okay, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.